kita akan masuk hari ni. Muka surat tu dulu 227 sampai 229. Hari ni kita akan cover subtopik yang kecil saja, ya. Yang mana topik ini berkisarkan tentang menjelaskan konsep kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa dan juga kebergantungan fungsi transitif. Hari tu masa kita nak buat ERD, sebenarnya kita kena tahu dulu 3 komponen ni. Sebab apa? Kalau kita nak bina dia, kita kena tahu dulu kebergantungan dia pada apa. Ya, jadi mudah kita nak bina ERD tersebut. Tapi saya lompat terlebih dahulu saja je nak bagi kamu, orang kata apa, stres sikit, ya, supaya kamu berfikir sikit. Ya. Kalau kita terus bahagian ni, nanti kamu akan mudah sangat mendapatkan jawapan. So kita akan bagi hari tu, saya saja je bagi soalan macam tu supaya kamu ada, orang kata apa, kerja banyak sedikit untuk lakukan. So hari ni kita akan tengok pada bagaimana kita nak kenal pasti kebergantungan ni. Kalau kita tahu, nak tahu, sekejap ya. Lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, dalam pangkalan data ni ada kebergantungan dia. Kebergantungan dia sepenuh, separa dan transitif. Biasanya berlaku pada sepenuh ni berlaku apabila atribut bergantung sepenuhnya kepada semua atribut kunci dalam jadual. Ya, dia terlibat semua. Maksudnya kalau ada 2 atribut kunci kat situ, dia memegang kesemuanya. Maksudnya dia tamak sikit, ya, sepenuhnya. Dia tidak jadi satu, jadi kesukaran kalau dia tidak memegang salah satunya. Okey, separa pula, dia bergantung kepada salah satu atribut kunci dalam jadual. Atribut kunci ni adalah contohnya primary key, ya, kekunci primer, ya, dalam jadual. Ya, contoh kunci primer adalah nombor kad pengenalan, nombor ID murid, nombor ID pekerja. Itu semua adalah atribut kunci ataupun kita punya, orang kata apa, ID games kita, itu pun atribut kunci. Transitif pula adalah berlaku apabila atribut bergantung kepada salah satu atribut biasa dalam jadual. Dia bergantung kepada atribut biasa, bukan pada atribut kekunci utama. Jadi masalah kat situ, nanti kita akan lihatlah transitif ni. Kenapa kita kena ubah transitif ni supaya dia akan jadi kebergantungan separa. Sebab apa? Kalau dalam sistem berlakunya transitif ni, kita kena ubahlah ia. Sebab menjadi kesukaran dalam kita punya data nanti kalau ia berlaku. Okey, terlihat pada yang seterusnya. Okey, ini kebergantungan fungsi sepenuh. Ya, saya lakarkan bahagian bawah tu. Berlaku apabila bergantung sepenuh pada semua atribut kunci dalam jadual. Ini kita lihat kat situ ada satu table, ya, yang mana dalam ni ada lebih kurang 7 medan bermula pada ID murid dan diakhiri dengan tarikh pulang. Penceritaan pada jadual ini menceritakan pasal bagaimana seorang murid itu nak pinjam buku di perpustakaan. Kita lihat ada nama murid, nama dia, kemudian nombor telefon dia, kemudian ada ID buku, ada nama buku dan tarikh pinjam dan tarikh pulang. Ya, kalau lihat kat sini, terdapat satu jadual yang panjang yang menggabungkan beberapa atribut kekunci utama. Okey, soalannya di sini. Cuba kenal pasti atribut kekunci utama yang terdapat dalam jadual yang ada di hadapan telefon kamu masing-masing. Ataupun paparan laptop kamu. Cuba kenal pasti. Daripada 7 medan tersebut, kenal pasti. Mana salah satu? ID murid ID murid. Tak apa, kita tanda. Don't worry. Kita tanda ID murid. Okey, ada lagi tak kekunci utama? ID buku. ID buku, serentak Samsul. Okey, ID buku, tak apa. Maksudnya dia penat cari tu, saya sebut sekali, tak apa. ID buku. Ada lagi tak yang boleh Nombor dijadikan? telefon. Nombor telefon, okey. Ada lagi tak? Nama boleh jadi tak? Nama. Boleh. Boleh ke? Nama ID dalam sekolah ada nama. Mana boleh? Tak boleh Amir, sebab apa Amir? Tak boleh. Apa Amir, Azim kenapa Azim? Tak boleh Azim? Apa pula? Alamak. Azim? Kenapa tak boleh Azim?
Tak boleh sebab apa? Kebarangkalian nama tu beramai. Ya, contohlah pada kat atas tu nama Amir dengan Amira. Ya, mungkin ada ramai lagi Amir, ada ramai lagi nama Amira, jadi tak boleh gunakan nama tersebut sebagai kekunci utama. Okey. So kalau kita lihat kat sini ada beberapa kekunci utama yang boleh dijadikan, tetapi yang paling cantik sekali hanya pada ID buku dan juga ID murid. ID buku dengan ID murid. Yang nombor telefon ni boleh, tapi kita akan tunjuk nanti apa guna nombor telefon ni. Okey. So kita akan lihat pada bahagian ini. So saya akan tandakan bahagian bawah ni sebagai kekunci utama. Dia kena garis bahagian bawah ni, kekunci utama. Okey, ini adalah kunci utama. Kalau dalam ni kena ajak ya cikgu. Ajak ya. Okey. Dia bergerak-gerak pula. Okay, so kena bahagian ni kalau you all dah kenal pasti, so saya tandakan pada bahagian bawah ni. Saya padam tu yang ni. Nanti dia berkecamuk kat sini. So saya padam tu bahagian bawah ni, kira semua. So saya tandakan pada bahagian ni adalah kekunci utama. Kunci utama, pada yang ini pun kekunci utama. ID buku pun kekunci utama. Okay, ada berapa kunci utama? Ada 2 saja. Kemudian yang lain ni saya tak highlight kan, saya tak nak bold kan. Supaya nak bezakan antara kekunci utama dengan kekunci tidak utama. Okay. So sekarang kita lihat kat sini ID murid dan ID buku. Ya, ada 2 kekunci utama. Ada kunci utama kat sini. Selamat datang Maisara, selamat datang Ahmad Arifin. Okay. So kat sini ada 2 kunci utama. So kita nak buat kebergantungan sepenuhnya kat mana? Kebergantungan sepenuhnya. Maksud apa? Kedua-duanya kena pegang ID murid dengan ID buku. Kita nak ambil atribut mana ni? Cuba pilih salah satu. Mana nak guna? Antara nama, nombor telefon, nama buku, tarikh pinjam, tarikh pulang, mana sesuai yang boleh gunakan kebergantungan fungsi sepenuh yang memegang 2 kekunci utama ni? Agak-agak yang mana? Tarikh. Tarikh kan? Tarikh? Tarikh mana? Salah satu tarikh lah. Itu 2 tarikh. Okey. Saya tak yakin. Dia dah betul tu. Nak pegang mana? Dua-dua pegang ke satu pegang? Ni untuk kebergantungan fungsi sepenuh. Kan? Nak pegang mana? Dua-dua kot? Dua-dua ni. Maksudnya dua-dua ni boleh pegang dua-dua salah satu. Maksudnya dalam perjalanan dia tarikh pinjam dan tarikh pulang ni boleh memegang kedua-dua kunci ni. Betul? Betul ya? Ya kot. Entah. Okey. Ataupun tarikh pulang je. Ataupun tarikh pulang saja. Dua-dua betul. Dua-dua bahagian tu betul. Sama ada you nak ambil tarikh pulang ataupun tarikh pinjam pun dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi kena berasingan, tidak boleh bergerak dalam satu masa. Kena berasingan. Okey. Kalau nak buat kebergantungan pasal tarikh pulang je, okay, buat ke tarikh pulang ni. Kalau tarikh pinjam saja. Bergantung kepada ID buku dengan ID murid. Okey. Perkataan yang kena kita ketahui kat sini, apa dengan siapa? Apa? Bila bergantungan fungsi sepenuh ni, kita kena ada 2 perkataan dalam kepala kita. Kita kena ada siapa? Siapa pula? Siapa? Kemudian kita kena tahu apa? Allahu Akbar, bergerak pula dia. Siapa? Kemudian kita kena tahu copy, paste, bawa ke sana. Apa? Okay. Dalam kebergantungan fungsi sepenuh ni, ada 2 perkataan yang kamu kena tahu. Siapa, apa. Okay, kita tengok pada tarikh pinjam. Ada tarikh pinjam, ya.
tapi kita tak tahu siapa dengan apa. Apa benda yang dipinjam, siapa yang pinjam. Ataupun tarik pulang. Siapa yang pinjam, siapa yang nak pulangkan, kepada siapa dia nak pulangkan, apa yang kita pinjam, apa yang kita nak pulangkan. Ini dua perkataan yang berlega-lega kita bila kita nak buat fungsi sepenuh. Ya, fungsi sepenuh. Kita ada dua ayat. Siapa, apa. Maksud apa? Dia ada dua kekunci. Siapa dengan apa. Kalau kita tak ada kekunci yang ini, kalau kita tak ada lah contohnya, saya buang pada Allah. Gerak lagi dia. Maaf ya. Saya sebelah edit sebelah ni. Kalau saya buang benda ni, tinggalkan ini saja, ya, dia jadi tidak bermakna. Sebab apa? Tarik pinjam dengan tarik pulang. Kita tak tahu siapa apa. Siapa dengan apa? Siapa yang pinjam? Apa benda yang dipinjam? Jadi macam mana data ni nampak macam tergantung. Kita tak boleh kata siapa punya, apa benda yang dipinjam. Jadi that's why data ini perlu kita penuhkan buat macam ini. So tidak ada ID murid dengan ID buku. Tetapi kalau tak ada nama dengan nama telefon pun, walaupun nama buku tak ada pun, tak ada menjadi masalah. Tapi kalau dia tidak ada kunci utama, maka ia akan jadi data yang tergantung. Floating medan. Medan itu floating, tarik pinjam dan tarik pulang. Sebab apa? Dia kena kena pasti siapa dengan apa. Okay, ini contoh jawapan. Okay, kita pilih dulu tarik pinjam saja. Tarik pinjam dan tarik pinjam saja, yang mana dia bergantung sepenuhnya kepada ID murid dengan ID buku. Ya. Saya kat sini dia bergantung pada ID murid dengan ID buku. Kemudian ini adalah dia punya contoh lakaran, ya, kebergantungan fungsi sepenuh. Tarik pinjam, lepas tu kita akan lukiskan dua anak kecil, itu ID murid dengan ID buku. Kemudian ini adalah contoh gambaran ataupun lakaran dalam kalau kita jawab exam nanti, ini merupakan contoh lakaran kebergantungan fungsi sepenuh. Ini contohlah dia punya, seperti mana yang ada dalam buku teks kamu pada buku surat 28 ataupun buku surat 29. Itu contoh lakaran yang ada dalam buku teks sama dengan hari ini. Ini contoh lakaran untuk kebergantungan fungsi sepenuh. Kita tengok pada kebergantungan fungsi separa. Okay, kita guna jadual yang sama tapi berlaku pada salah satu atribut kunci saja. Ya, salah satu atribut kunci saja. Tadi kita dah pilih salah satu dia. Atribut kunci yang terlibat adalah kekunci untuk ini. Kita nak ambil kunci mana ni? Nak guna yang mana? Atribut kunci yang mana? Nak guna ID murid ke ID buku? You all pilih. ID murid. ID. Oh, begitu lah. Okey lah, kita ambil salah satu lah. Kita ambil ID. Kita nak ambil ID buku lah. Dia tengah-tengah kan? Ambil tengah-tengah lah. Sekejap lagi kita ambil ID buku murid pula. Okay. So kalau kita tengok pada ID buku ni, okay, dia akan lihat kebergantungan separa. Maksudnya apa? Dia hanya digunakan oleh orang yang ada relate pasal ID buku saja. Siapa dia? Boleh tak saya nak letakkan macam ni? Nama ni relate dengan ID buku. Boleh tak? Ataupun nombor telefon ni relate dengan ID buku. Boleh? Boleh kot. Boleh kot? Ke saya nak letak nama buku? Nama buku sesuai. Sesuai. Nama dengan nombor telefon sesuai tak? Saya rasa nombor telefon tak. Nama dengan nama buku je. Nama dengan nama buku sesuai. Yang nombor telefon tak sesuai. Okay, yang ni tak sesuai. Okay. Okay, sebenarnya pada bahagian ini yang paling sesuai pasal buku ini, I know you cakap yang lain ni senyap je. Adriana senyap, Azinda senyap, Adrina pun senyap, Aiman senyap. Ya. Baguslah Aina ni hari ni. Ya. Okay. So kita kena, yang paling cantik adalah ID buku saja dengan nama buku. Sebab apa? ID buku ini hanya digunakan pada nama buku. Nama murid, nama kita tak ada dalam ID buku. Kita peminjam kan?
Tak perlu kita letak dalam ID buku. Sebab apa? Dalam ID buku ni perlu ada nama buku, siapa yang tulis buku, terbitan siapa, berapa buku surat dia, berapa apa sinopsis dia. Ini contoh yang kamu isi dalam dalam apa? Nilam mampu tu kan. Nilam tu. Jadi yang kamu selalu biasa tuliskan. So, nama ni tak sesuai dengan ID buku. Dia lebih sesuai nama ni untuk ID murid. Ya, nama ni dengan ID murid. Sebab apa? Dia boleh determine siapa murid ni. Okay, dengan ID murid ni, kita boleh determine siapa murid. Ya, siapa murid. Okay, ini contoh. Contoh. So, kalau contoh kita nak ambil ID murid pula, dia akan lakukan macam ni. Saya yang besar ni, saya kecilkan sedikit kepada bahagian ni. Ya, contoh saya besarkan, saya kecilkan sedikit. Untuk ni ID buku yang kita pilih tadi, ID buku dengan nama buku sahaja. Ya, ID buku dengan nama buku sahaja. Nanti dia punya gambaran ni akan jadi bentuk macam ni. Ya, nama buku, ID buku dengan ID murid. Ya, tapi ID murid tu kita pangkahkan dia nanti. Kita akan pangkah dia. Ya, kita akan pangkah bahagian tu. Sebab apa? Bahagian ini tidak ada kena-mengena dengan nama buku. Sebab apa? ID murid bukan buku punya. Dia tak ada kena. Jadi pangkah besar sikit ni, tak boleh besar pula. Besar ni, huruf besar. Paling besar ni. 200. Baik, tak boleh juga. 110. Okay. So ni, dia tak ada kena-mengena dengan nama buku. Yang kena-mengena adalah pasal ID buku saja. Ya, sebab apa? Nama ID murid tak ada kena-mengena dengan nama buku. Sebab ada dua kekunci utama tadi. So yang relate dengan nama buku hanya ID buku sahaja. Itu dia. Okay. So sekarang kita tengok yang kebergantungan fungsi yang ketiga. Ya, kebergantungan fungsi yang ketiga. Okay. Kebergantungan fungsi transitif berlaku apabila atribut bergantung kepada salah satu atribut. Selamat datang Fatihah. 13 Fatihah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 12. 12. Okey, kat sini kita tengok ada satu masih sama lagi satu jadual. Selamat datang Fatihah. Nanti saya dah rakam ni, nanti you boleh tengok balik daripada awal. Mana yang lambat tadi, saya dah rakam ni, nanti kita akan letak dalam YouTube, you all akan tengok balik lah. Okey, berlaku apabila atribut bergantung kepada salah satu atribut biasa dalam jadual. Ni jadual yang sama juga. Jadual yang sama juga. So, kat sini kita nak tengok kekunci yang biasa tetapi boleh dipegang oleh atribut biasa. Okey, macam tadi ID murid dengan ID buku ni, kedua ni adalah kekunci primer. Ya, kekunci primer. Tanda balik yang ni adalah kekunci primer. Ya, kunci primer, cikgu gariskan. Ini pun kekunci primer. Gariskan. Yang lain ni adalah atribut yang biasa. Highlightkan sikit. Okey. Nanti kamu boleh nampaklah beza dia. Okey, yang cikgu kuningkan tu atau highlightkan tu dan cikgu garis bahagian bawah adalah kekunci utama. So sekarang ni dia kata apa? Berlaku apabila atribut bergantung pada salah satu atribut biasa dalam jadual. Pada buku surat 229, buku teks kamu, dia kata tulis kat situ pasal nombor telefon, betul? Nombor telefon dengan apa? Nama murid. Dengan nama murid. Cikgu buat benda tu hampir-hampir sama supaya kita boleh, orang kata apa, kat sana ada, kat sini ada. Buku teks cikgu tak ada. Jadi cikgu ingat je buku surat berapa. Jadi pada buku surat itu dia bergantung ada ID murid dengan ID buku, ID murid dengan nombor telefon. So kat sini pun ada nombor telefon. Siapa saja ni cikgu buat nombor telefon kat sini. Sebab apa, benda ni ada dalam buku teks. Kalau buat benda lain nanti kamu tak nampak. Ya, okey. So kat sini tadi kita katakan terdapat dua kekunci utama. Nombor telefon ni tak boleh dikatakan sebagai kekunci utama. Sebab apa? Dia tak nampak sangat. Orang kata apa? Unik dia. Kunci utama ni dia perlu unik. Nombor telefon ni tak unik. Sebab apa? Seorang tu mungkin ada 3-4 nombor telefon.
Jadi dia tidak unik bagi orang itu, user tu. Dia unik bagi orang yang mempunyai, tapi pada orang itu dia tidak unik. Macam saya lah, saya ada 10 nombor telefon. Jadi dia tidak unik lah nombor telefon tu. Kecuali lah orang tu hanya ada satu nombor telefon daripada awal dia lahir sampai dia meninggal dunia, satu tu je nombor telefonnya. Boleh dijadikan unik. Tapi keberangkalian untuk orang yang macam itu adalah sedikit lah. Sebab apa? Sebab kita ID kita yang paling baik sekali adalah nombor kad pengenalan. Sebab apa? Itu yang paling berbeza di antara orang-orang yang lain. Okay. So kat sini kita lihat nombor telefon ni kita boleh jadikan atribut yang boleh bergantung pada atribut biasa. Maksudnya apa? Boleh atribut lain bergantung pada atribut dia. Kalau macam ni saya nak gantungkan atribut bagi nama dengan nombor telefon. Nama dengan nombor telefon. Saya kecilkan situ, saya buang pada bahagian belakang tu supaya kamu tak hilang fokus. So saya kecilkan, saya ambil 3 kolom medan yang depan saja, ID murid, nama murid dengan nombor telefon. Saya buang yang selebihnya. So sekarang kita nak relatekan yang merah tu dengan nama. Nama tu dengan yang warna merah tu. Yang warna merah tu maksud apa? Yang menjadi kekunci. Ya, kekunci. So kat sini kita lihat nombor telefon ni tidak kekunci, bukan kekunci utama, tetapi nama boleh direlatekan ke atas dia. Maksudnya apa? User akan tahu lah, okey ni nombor telefon siapa, ni nombor telefon Cikgu Suraini, ini nombor telefon Cikgu Khatijah, dan ini nombor telefon cikgu dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Dengan nombor telefon tu kita boleh determine orang lain. Tetapi kalau banyak sangat nombor telefon, jadi satu yang tidak, orang kata apa, tidak logik sebagai kekunci utama. So tulis kat situ kebergantungan fungsi transitif. Kalau jumpa fungsi transitif ni kita kena hapuskan. Sebab apa? Kadang-kadang dalam sistem dia akan menjadi sukar untuk determine sebenarnya apa yang berlaku. Okey. So kat sini kita akan lihat okey, kat sini. Okey, nota kat sini saya kosongkan. Nota kat sini. Kenapa kita kena hapuskan kekunci transitif? Kenapa dia tidak boleh jadi kunci utama? Contohlah nombor telefon. Kita tiap-tiap hari kadang-kadang bila tiap-tiap tahun ada offer pasal nombor telefon yang baik, kita akan tukar nombor telefon. Betul. Jadi dalam sistem tidak boleh ada nombor telefon pertukaran bagi kekunci primer. Kunci primer tu tak boleh tukar, tak boleh null, tak boleh kosong dan dia perlu unik. Ya, dia punya constraint ataupun dia punya kekangan dia bagi kekunci primer, dia unik dan tidak kosong. Kalau kamu belajar nanti pada tingkatan 5 nanti, dia punya constraint tidak kosong dan juga dia unik. Kedua-dua ni digabung jadi kekunci primer. Kalau kunci primer tadi kita ubah, dia tidak boleh diubah. Kunci primer tidak boleh diubah. Kalau kita ubah menjadikan satu kesalahan. Sebab apa? Dia data dia direlate kepada tempat lain. Jadi masalah pada pangkalan data nanti. That's why dia tidak sesuai dijadikan sebagai primary key. Tapi boleh bergantung dengan dipanggil sebagai kekunci transitif kat sini. So kita lihat kat sini, ini contoh dia lah. Tapi beza dalam buku teks kamu. Apa beza dia pada garis tersebut? Okey. Apa yang berlaku? Okey, so dia tulis kat situ kalau dalam buku teks kamu muka surat 229. Ya, kebergantungan kepada kan? Kebergantungan kepada bukan kekunci primer. Ya, bukan kekunci primer. Dia tulis kat ayat kat atas dia kan? Cikgu bukakan ni, cikgu tambah sikit. Bukan kekunci primer. Cikgu kena off dulu. Okey, sekejap kat sini. Tambah kat sini. Copy. Paste. Allahu Akbar. Copy. Paste. Bawa sini. Kuningkan. Attack. Bukan kekunci utama. Ya, bukan kekunci utama. Kenapa color jadi macam ni? Black. Bukan kekunci utama. Ya, bukan kekunci utama. Maksud apa? Dia bukan primary key. Jadi tidak perlu digariskan. Tunggu kat bahagian bawah ni kena ubah lah. Bukan ID murid lah. Tapi kena tulis apa? Nombor telefon. Cikgu salah ni tadi. Nombor telefon. Apa tadi? Nombor telefon ke apa? No telefon. No underscore telefon. Dan dia tak ada garis pada bahagian bawah dia.
Tak ada garis. Yang ada garis ni semua adalah kekunci primer. So kita kena buang garis ni. Itu pun tak payah. Okay, ini antara contoh macam mana kita nak buat dia punya gambaran untuk fungsi transitif. Nama itu bergantung kepada nombor telefon, tapi kena letaklah macam ni contohlah supaya kita boleh tahu dia bukan kekunci utama. Ini antara sedikit pasal 3 kebergantungan fungsi yang kita dah tengok tadi bermula daripada kebergantungan fungsi sepenuh, ya, fungsi sepenuh. Dan kemudian kita dah tengok pada separa, kemudian tengok transitif. Kalau kita ulang balik, ya, kebergantungan fungsi sepenuhnya adalah mengenai berkisarkan tentang berlakunya apabila atribut bergantung sepenuhnya kepada semua atribut kunci dalam jadual. Itu sepenuh. Tapi kalau separa pula, dia hanya bergantung kepada salah satu atribut. Manakala kunci, atribut kunci. Dia kena keyword ni, atribut kunci. Yang ni kena highlight sikit supaya kamu boleh tahu. Sebab dia kunci primer lah, atribut kunci. Ya. Manakala yang kedua pun separa pun masih lagi dalam atribut kunci. Cuma pada yang transitif saja dia bergantung kepada atribut biasa. Itu je pada atribut biasa. Tapi selain daripadanya, sepenuh dan separa, dia adalah berkebantungan kepada atribut kunci. Dalam bahasa Inggeris pula, sorry. Okey, atribut kunci. Okey, so ada 3 kat sini. So kalau kita tengok, hari tu kamu buat jadual komposit. Ada 2 kunci kan? Sebelum ni. So dia panggil sebagai kebergantungan fungsi sepenuh. Kalau dia ada satu saja, separa. Okay, itu contohnya. Selalunya berlaku pada 0NF dengan 1NF benda ni. Ya, kalau dia dah masuk 2NF, dah masuk 3NF, nanti dia akan jadi berbeza. Okey. Puan Su, ada apa-apa nak cakap Puan Su? Puan Su hilang? Ada? Okey. Lain okey Puan Su? Oh, tak jawab. Puan Su? Puan Su dia lain dia tak berapa okey. Tadi dia mesej saya, dia kata 4 kali nak masuk meet baru dia boleh masuk. It's okay lah Puan Su, tak apa, saya teruskan dulu. Okey, kita lihat ini dan sebagainya. Sekejap. Kita ambil gambar dulu yang ini. Supaya kamu boleh lupa ambil gambar. Lupa ambil gambar. Kemudian kat sini kena ambil gambar juga. Supaya kamu, orang kata apa, cakna dengan maklumat yang ada dalam PowerPoint ni. Apa benda. Kadang-kadang cikgu lupa nak bagi balik PowerPoint ni. Tapi boleh minta lah nanti ya. Okey. Cikgu tak salin nota sebab apa benda ni ada dalam buku. Ya, ada dalam buku kamu. Cuma cikgu gunakan contoh yang berbeza saja. Jadi Puan Su. Puan Su okey Puan Su? Ada 2 Puan Su kat sini. Sebab ni dah kita keluar. Sekejap tadi keluar. Line slow sangat. Ya, line slow sangat. Tak apa. Banyak kali dah, kat 10 kali dah. Memang tak clear lah. Tapi putus-putus lah. Ya, tak apa Puan Su. Tak apa. Mungkin tak apa. Tak apa Puan Su. It's okay. Okey Puan Su, apa-apa ada nak katakan pasal kebergantungan fungsi? Ada apa-apa nak dikongsikan bersama dengan anak murid? Cuma sekejap adalah kot penerangan yang bagus lah bagi Kak Su tadi. Cuma budak kena study dalam buku teks tu lah. 228 hingga 229 tu memang Cikgu Azirul ikut buku teks tu memang bagus lah untuk study. Hello, boleh dengar? Boleh dengar. Teruskan. Hello, dengar Puan Su. Dengar. Sebab dalam dah shift sudah. Ya. Okey, penerangan yang bagus. Apa nak tambah? Ada apa-apa nak tambah ke? Ada apa-apa maklumat ke? Ada kerja ke nak bagi? Contohlah, ada apa maklumat yang ada di sekolah ke dan sebagainya? Tadi tengok Puan Su baru lepas meeting pasal apa Puan Su boleh kongsikan? Kelas 4 UiTM ni dia ada 16 orang yang terlibat dengan KMR kan, projek KMR.
Okey. Projek apa nak ingat K tu. Tak ingat dah K apa benda. Entah KMR tu. Tak ingat dah nama penuh dia. Ada 16 orang. Dia ternak itik. Ternak Betul itik. tak kelas sebab ternak itik. Dia peneraja utama dia pengetua lah. Hmm. Hello? Dengar. Oh, sebab dia orang ambil sains pertanian ni. Ada yang ambil sains pertanian kan. Pertanian tak silap saja ada yang ambil projek, ada yang ambil. Betul yang terlibat dengan projek ni 16 orang. Dia gabung satu subjek yang lain tau. Macam subjek sains, subjek matematik, BI, BM. Untuk sains komputer ni, yang boleh masuk Tata alih dengan sedukut lah yang boleh masuk. Nanti tu kena buat di SKP lah macam rungkaikan balik benda tu untuk projek ni. Hello? Tengah. KMR ni adalah kefahaman melalui reka bentuk. Kefahaman mereka bentuk ya. Baru je meeting pukul 10 tadi. Habis dalam pukul 11 lebih. Jadi kami kena buat macam kat sini, kena buat merungkai di SKP. Macam projek ni, projek kena itik ni, subjek ni, apa kita boleh gabung, apa yang subjek sains komputer, apa yang boleh diselipkan dengan peternakan itik ni. Macam tu. Ni bagi pelajar yang ambil SRT je lah ya. Pelajar yang ambil ERT tak perlu. SRT je kan? Tak perlu. Yang ambil pertanian je lah. 16 orang yang terlibat tu 16 orang. Kelas 4 UiTM ni. Okay. Pertanian lelaki je yang ambil. Perempuan semua SRT. Ya, betul. Perempuan semua SRT. Yang lelaki tak ada yang masak ke? Masak syok tu. Okey, satu maklumat yang baik kita kongsi sama-sama hari ini. Kita ada projek, tadi apa? Projek kefahaman melalui reka bentuk. Tadi Puan Su dengan beberapa guru dan juga pentadbir berkongsi ataupun bermuzakarah pasal ni. So saya ucapkan tahniah pelajar-pelajar yang terlibat. Okey, so kita nanti yang belajar tu boleh gunalah apakah kemahiran ICT yang boleh digunakan dalam KMR tu nanti. Kita akan boleh fikirkanlah dengan Puan Su. Jadi so hari ni kita habis di sini saja, tetapi sebelum itu kita akan bincangkan satu contoh soalan. Betul jawapan dulu. Okey. Satu bentuk soalannya sepantas kilat kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan transitif ya. Jadual 1 di bawah menunjukkan jadual tempahan servis kereta bagi syarikat ABC Sdn Bhd. Kemudian bawah tu ada satu maklumat yang hampir sama dengan contoh kita tadi, cuma cikgu ada ubah sedikit. Dan kalau tadi kita ada peletakan untuk nombor telefon, kat sini tak ada soalan pun pasal transitif dan cikgu nak tahu pasal kebergantungan sepenuh dengan separa saja. Berdasarkan jadual 1, ya, lakarkan jadual perhubungan bagi kebergantungan sepenuh. Kemudian B, lakarkan satu jadual perhubungan bagi kebergantungan separa. Salah ni, sepenuh ni. Separa. Yang kedua ni adalah separa. Separa. Penuh dengan separa. Ni dua kerja sekolah. Okay, dua kerja sekolah yang cikgu hadiahkan untuk kamu hari ini, yang nanti kamu akan buat sampai hari nak bagi. Puan Su ada soalan lain tak Puan Su? Kalau tak saya nak habiskan je slide ni hari ni. Soalan tu kena tak ada lagi kelas lain tapi kena cari dulu lah. Kena cari dulu tajuk ni. Saya habiskanlah terus kat sini kan. Alang-alang ni ada masa lagi ni. Saya habiskanlah, kita bincang terus dalam ni. Nanti Puan Su boleh carikan satu soalan bagi you all. Tajuk ni kan? Tajuk ni saja. Ya, ini saja 2.24 je. Cari sikit. Saya ada soalan ni ada kena cari. Itu saja nanti bagi dia orang ni. Tak kisahlah bahagian A ke bahagian B sebagai dia orang punya nak tengok kefahaman je. Ya. Okey, so ini kita bincang sama-sama. Cikgu kalau nak simpan-simpan slide ni rasa macam separuh-separuh ni rasa macam tak ni pula. Nanti
nak bincang pasal lain pula untuk dekat hari Khamis nanti. Okey, Khamis nanti waktu pagi tuan semua. Pagi kita. Awal pagi. Khamis pagi tak ingat tapi bukan awal pagi rasanya. Awal Adalah pagi. awal-awal pukul 8 bukanlah. Ya. Uh-uh. Khamis. Kalau tengok balik ni kadang-kadang jadual baru ni saya pening sikit. Dari Robert tapi bukan pukul 8 rasanya. Ya. Hari Isnin dengan Selasa pun Zoom, saya daripada pagi sampai petang. Pukul 6.30, pukul 6 baru habis kelas. Pukul 6? Pui. Pukul 6. Hari Isnin semalam, kelas saya daripada pukul 10 sampai pukul 6 petang. Mana tu? Ya, Sekali dengan ni kot. ada kesalahpahaman sikit ketika yang buat jadual. Tak apa. It's okay sebab rumah ni tak ke mana tu. PDPR. Okay. So ini kita nak bincang soalan ni, kita nak tengok bersama-sama. Bendanya sama juga macam bahagian atas. Don't worry, sekejap lagi saya akan bagi slide ni kepada you all, untuk you all semak balik. Dalam buku teks pun ada. Tapi tengok soalan sepintas kilat ni, saya akan bagi nanti soalan sepintas kilat ni punya jawapan. Okey, berdasarkan jadual 1, lakarkan jadual perhubungan bagi kebergantungan sepenuh dan separa kat sini. So, pada soalan yang ini, Allah, jawapan terus alternate print screen. Maaf. Nah, laptop ni kita tekan je, dia terus pergi. Okey. So, kita nak lakar dulu jadual perhubungan bagi kebergantungan sepenuh. Tetapi sebelum tu, kita kena check dulu. Dia punya yang mana satu dia punya adalah kekunci primer. Macam biasa murid boleh jawab, mana kunci primer? ID pelanggan. ID pelanggan, good. Saya highlightkan, saya underline. Code service. Code service lagi. Dua je kan? Ada lagi? Dah tu je. Ada dua saja. Good. Okey, dua saja kunci primer. You all dah pandai dah nak pilih mana satu kunci primer dalam ni. So kita nak ambil yang mana satu ni untuk kebergantungan sepenuh. Macam tadi juga. Tarik ambil. Kita ambil tarik ambil ataupun tarik hantar. Kedua-duanya boleh guna. Sebab apa? Kalau tarik hantar tu tak ada ID pelanggan dengan servis pun tak tahu apa. Tarik ambil pun apa pelanggan atau servis pun tak tahu jadi apa. Jadi that's why dia akan jadi jawapan ni macam ini. Ini contoh jawapannya. Saya ambil tarik ambil. ID pelanggan, kod servis kamu dah pilih tadi. So bila digunakan secara automatically dia akan menggunakan yang cikgu blurkan sikit yang ni. Ini jadi saya cikgu supaya dia nampak macam okey, di blur sikit kan. Okey. Jadi tarik ambil dengan nama tarik ID pelanggan dengan kod servis tadi bergantung salah ayatnya. Tarik ambil tadi bergantung sepenuhnya kepada ID pelanggan dengan kod servis. Kalau tak bergantung sepenuhnya dia akan jadi satu data yang floating. Maksud apa? Kita tak tahu apa yang dia servis, siapa yang servis. Itu contohnya. Apa dengan siapa. Macam cikgu tadi, apa dengan siapa dia punya ayat dia. Apa dengan siapa. Kena ingat kan lepas ni. Apa dengan siapa. Mana tadi? Okay. Apa dengan siapa. So letak balik dalam slide ni. Bahagian ni siapa, apa. Alright. Siapa, apa. Ini ada dua bentuk soalan yang perlu ada. Ya? Kalau kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. Soalan yang kedua dia nak pasal kebergantungan fungsi separa. Ya, separa. Kebergantungan fungsi separa. Separa maksudnya salah satu saja bergantung kepada kekunci primer, bukan kedua-duanya. So kita akan ambil jawapannya akan jadi macam ini. Saya ambil ID pelanggan saja. Kalau kamu nak ambil kod servis pun boleh, ya. Tapi tak tahu nak digantungkan kepada siapa, ya. Kod servis bagi kereta contohnya kan. Okay, so kod servis tadi kita akan ubah. So kalau dalam buku teks kamu jawapannya akan bentuk dia macam ni. Line dia bentuk dia macam ni kalau tak silap saya. So outline dia, lining dia akan jadi macam garis putus-putus. Betul tak? Tapi dalam ni tengah cari mana garis putus-putus. Kita tak jumpa garis putus-putus. Ada. Ini tu. Apa yang ni?
Yang ini pun garis putus-putus. Kalau ikut dalam buku teks kamu lah. Yang ini format ni line. Format line boleh tukar tak? Sikit line. Garisnya pun putus-putus. Ini contoh jawapan dalam buku teks kamu. Kan dia lain dia sikit tidak digunakan. Ya. Dan kemudian dia pangkah lah kat situ, maksudnya tak guna. Untuk code service. Sebab apa? Code service tak boleh determine pun nama. Ini antara contoh soalan yang ada dalam dua muka surat ni saja. Mudah je, tak ada masalah. Ya. Ini ada juga dalam buku teks kamu. Ya. So tak ada apa-apa yang nak dinyatakan kat sini. Sebab apa? Topik ni terlampau kecil, kita nak bincangkan hari ni. Just kawan kata apa, warm up untuk hari ini saja. So sebagai buah tangan daripada saya, saya off dulu yang ni. Okay, saya off dulu. Print screen dulu. Letak kat sini. Okey. Kemudian buah tangan daripada saya, kita ada kerja sikit dalam buku teks kamu. Saya ada buku teks online. Buka buku teks online. Terima kasih kepada Puan Suraini yang berikan. Jadi saya bolehlah buku teks tinggal kat sekolah. So tak boleh nak tengok buku teks secara hakikinya. Tapi kita boleh tengok buku teks pada keadaan paparan maya dalam buku teks itu. Ini buku teks. Puan Suraini dah pernah share kat kamu. So ini buku surat. So kita nak tengok dia punya kat mana kita nak bagi kerja. Ini kita dah belajar tadi 2.24. So hari Jumaat nanti kita akan, hari Khamis nanti kita akan pergi kepada topik 2.25, proses penomolan data sehingga 3NF. Tapi tak adalah saya sekejam itu nak buat sampai 3NF. Kita akan ambil 1 dengan 0 NF saja, nanti kita akan belajar. Kemudian kita jawab soalan untuk hari ini. So soalan untuk hari ini kita akan, kita nak ambil yang mana ya, supaya dia nampak lebih. Puan Su nanti bagi soalan exam Puan Su ya. Contoh soalan exam. Betul. Soalan trial boleh lah ambil trial tu. Kalau ni trial tu dia pendek-pendek kan. Pasal kebergantungan tu dia pendek-pendek sikit. Boleh Puan Su. Boleh. Okey. So pada bahagian muka surat ini hadiah daripada saya. Untuk kamu nak kira jumpa Khamis nanti lambat sekali. Boleh buat dalam buku. Ya. Dalam buku maya ni tak boleh nak ni. Tak pandai sangat lagi. Okey. Sekejap. Okay. So soalan ni kena ubah sikit. Kita bukan nak buat penomolan, tapi kita nak tengok kat sini apa dia. Saya nak kamu bina kebergantungan. Kebergantungan orang kata apa? Kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa, kebergantungan fungsi transitif jika ada. Cuma pada soalan ini ada sedikit kesalahan pada tarikh pinjam dengan tarikh hantar. Tarikh pinjam tu ambil tarikh peperiksaan, yang tarikh hantar tu tukar kepada tarikh markah Cik Gazirul. Tukar kepada markah. Ya, tarikh peperiksaan, kemudian bawah yang tarikh hantar tu tukar kepada markah. Betul Puan Su? Ya, markah. Tarikh exam, tarikh peperiksaan dengan markah. Okey, tarikh, saya tulis dalam Telegram nanti, tarikh pinjam kepada tukar kepada tarikh peperiksaan. Dan tarikh, dia ada kesalahan dalam cetakan, hantar tukar kepada markah. Puan saya? Ya, betul. Markah. Okey, saya letak dalam Telegram dia punya tu. Okey. So ini adalah kerja bagi kamu. Lepas ni kamu ada masa setengah jam lagi sampai 1.5. Dalam selang masa ni sebab kita sepatutnya habis 1.5, tapi cikgu bagi kamu kerja ni. Nanti hari Khamis, sebelum kita nak tunggu rakan-rakan yang lain hadir, kita akan bincangkan pasal soalan ni. Soalan ni mudah aja. Ya.
Tak ada apa pun yang susah pun soalan ni. Boleh salin soalan. Kalau tak nak salin soalan, nak buat macam mana Puan Su? Nak salin. Kalau tak salin soalan, tapi soalan dia bukan yang ini kan. Soalan dia senaraikan kepentingan sepenuh separa ya, yang tu kan. Ya. Soalan dia. Kalau tak nak salin. Hello? Ya, teruskan Kak Su. Tak perlu nak salin ke kotak ni? Nak salin kotak tu ke? Tak salin kotak pun tak apa ya. Tak payah. Cuma sila tulis sila, soalan merujuk muka surat 237, aktiviti 39. Okay. Boleh. Soalan. Okay, saya tukar berdasarkan rajah jadual tu, lakarkan jadual perhubungan bagi perhubungan sepenuh dan kemudian lakarkan satu jadual perhubungan bagi kebergantungan setara. Saya bagi pada Telegram. Nanti you boleh tengok Telegram soalan dia. Lepas tu kamu boleh tengok pada muka surat berapa ni? 246. Betul ya? 246. Soalan. Soalan tu. Pada Soalan Soalan berapa ni betul tak? 246. Soalan dia muka surat 237. 277. Soalan tu 237. Muka surat 237, aktiviti 39. 237, 237, aktiviti 39. 39. Okey, maklumat ada dalam grup ya, kerja kami. Nanti hari Jumaat, siapa yang nasib baik, saya suruh dia ni present. Kan? Jangan hari Jumaat, hari Khamis. Jangan takut pula. Ya. Siap ke tak siap ke kena present. Tak kisah. Kita masih belajar lagi, bukan exam pun tak ada markah. Okey, so kelas ada Puan Su nak cakap apa-apa Puan Su? Cikgu Azrul, macam student yang jawab tadi kan. Aina yang boleh jawab tadi kita boleh bagi TP tinggi tu. Maksudnya 3 ke atas lah. Dalam PBD nanti kita boleh bagi dia TP tinggi lah, 3 ke atas ikut pada Cikgu Azrul. Tapi dia tak boleh bagi TP 2 lah. Dia TP 3 ke atas sebab dia boleh menjawab. Kalau dia present lagi, kalau present dia boleh bagi TP 6. Oh, itu yang PDP punya, PBD? PBD kan kita ada masukkan markah PBD nanti kan? Kita boleh bagi. Macam Aina, siapa, yang mana yang jawab tadi lah. Yang sebelum-sebelum ni dia pernah jawab kan. Kita boleh bagi TP tinggi lah. Kita tak boleh bagi 2-1, maksudnya 3 ke atas. Macam tu. So ada dia punya ni tak? Dia punya, nanti lah off record, nanti kita akan tanya dalam grup. Boleh. So letak dalam grup kita lah contoh dia ni. Saya pun tak buat lagi. Okay, so murid-murid, kelas kita sampai sini. Ini hadiah untuk kamu, tapi soalan ni saya dah ubah. You boleh siapkan, nanti hari Khamis kita boleh bincang sama-sama sebelum kita masuk topik yang lain tu. So saya akhiri kelas. Puan Su dah cakap apa tak? Ada apa lagi nak cakap? Cikgu Azrul nak bagi juga ke yang soalan trial tu ataupun budak buat soalan je? Yang itu soalan tu simpan untuk hari Khamis. Boleh Puan Su? Apa dia? Hello off tadi. Hello? Soalan Puan Su tu kita simpan untuk hari Khamis. Soalan simpan untuk hari Khamis. Hari Khamis nanti baru bagi? Hari Khamis nanti Puan Su bagi kat saya akan paparkan kat skrin. Nanti kita akan cuba. Sebagai orang dapat knowledge untuk dia orang. Okey Puan Su ya. Okey murid-murid, saya akhiri dengan kelas kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Khamis insya-Allah. Amin ya rabbal. Terima kasih cikgu. Sama-sama.